institusi TVET. Galakkan lebih banyak koperasi ceburi sektor agro makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, edisi Sabtu 25 Februari 2023. Berita wilayah membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Saya Azam Husin dan lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Pahang mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama berita wilayah. Saudara, Belanjawan 2023 Malaysia Madani membuktikan tekad kerajaan perpaduan dalam menggabungkan agenda serta dasar murni kerajaan ke arah mengutamakan semua lapisan rakyat Malaysia. Ia termasuk dalam menjaga hal ehwal Sabah dan Sarawak secara tuntas. Dalam kenyataan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menjelaskan peningkatan peruntukan untuk Sabah dan Sarawak telah membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memperjuangkan kebajikan serta kesejahteraan rakyat di kedua-dua negeri itu. Antaranya termasuk pemberkasaan infrastruktur melalui peruntukan sejumlah 20 bilion ringgit bagi menyegerakan pelaksanaan Lebuh Raya Pan Borneo Sabah dan Sarawak serta Sabah Sarawak Link Road. Selain itu, fokus diberikan terhadap projek jalan utama Sabah dan Sarawak, jalan di sepadan serta menaik taraf kompleks imigresen, kastam dan kuarantin CIQ di sempadan Sarawak, Sabah dan Kalimantan. Tambahnya rundingan dan pelaksanaan tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 juga diteruskan. Kerajaan bersetuju memutamatkan pemberian khas perkara 112D Perlembagaan Persekutuan bagi Sarawak dengan jumlah pemberian khas sekurang-kurangnya RM300 juta. Dalam Belanjawan 2023, sejumlah RM6.5 bilion berbanding RM5.16 bilion diperuntukkan untuk Sabah, manakala Sarawak menerima RM5.6 bilion berbanding RM4.67 bilion pada 2022. Baik, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyambut baik sasaran 50 syarikat, terutama daripada syarikat berkaitan kerajaan GLC mengambil alih sebahagian atau sepenuhnya operasi institusi TVET. Ini susulan langkah tersebut akan menguntungkan kedua-dua pihak iaitu GLC dan juga institusi TVET. Ini akan memberikan keuntungan di mana pihak swasta itu tidak akan terpaksa membina pusat latihan baru ataupun memberikan kos tambahan latihan, sebaliknya menggunakan kemudahan sedia ada dan menggunakan peruntukan sedia ada di TVET yang sedia ada untuk mengendalikan kursus-kursus bagi di-tailor-made-kan dengan kesesuaian kepada tenaga kerja yang akan diletakkan di syarikat-syarikat berkenaan. Selain itu, beliau turut berpendapat graduan TVET perlu dibayar dengan jumlah gaji yang lebih tinggi selari dengan hak pendapatan garis kemiskinan adalah RM2,208. Sementara itu, satu akta mengenai penilaian semula tender kerajaan yang membabitkan projek Tempatan Banjir dibawa ke persidangan Parlimen akan datang. Ia bagi memastikan proses perolehan dan pemberian tender dilaksanakan secara telus. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu pelaksanaan akta itu penting bagi mengelak berlaku ketirisan dan salah guna kuasa dalam proses tersebut. Dari segi muri garis panduan bukan hanya terhadap spesifikasi sesuatu perkhidmatan ataupun produk ataupun kerja-kerja, tetapi juga dari segi harga dan juga dari segi tempoh waktu dan juga dari segi kualiti terhadap perkhidmatan atau barangan yang dibekalkan. Dan yang lebih penting ialah agar tidak ada
ketirisan disebabkan oleh faktor-faktor yang melibatkan rasuah, yang melibatkan keuntungan yang terlalu tinggi, atau perkara-perkara yang menyebabkan rakyat akan terbeban dengan akibat-akibat daripada tata kelola yang tidak diikuti dalam prosedur baru yang akan diaktakan ini. Beliau berkata demikian selepas temu bola eksklusif di Konti Nasional FM di Angkasa Puri. Ketika pembentangan bajet 2023 semalam, Perdana Menteri turut mengumumkan 6 projek tempatan banjir akan ditanda semula dengan segera selewat-lewatnya bulan Jun nanti. Kementerian Kesihatan mengenal pasti 1,200 klinik kesihatan yang diklasifikasikan sebagai daif di seluruh negara. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata daripada jumlah tersebut, 400 klinik daif diberi fokus pada ketika ini, selaras pengumuman belanjawan 2023 yang diumumkan semalam. Klinik-klinik tersebut memerlukan kerja naik taraf infrastruktur dan peralatan selain terdapat beberapa fasiliti sudah berumur lebih 50 tahun. Keutamaan pemilihan klinik juga akan diteliti pihak kementerian berdasarkan faktor lokasi. Selain itu, Dr. Zaliha turut memberitahu bangunan tambahan Hospital Segamat yang mula dibina 5 tahun lalu akan beroperasi 5 Mac ini. Kementerian setuju untuk meluluskan peruntukan berjumlah tambahan RM600,000 bagi kerja-kerja pembinaan tempat letak kereta di hospital ini juga. Jadi itu adalah di antara yang keutamaan lah di sini, dan dia boleh menempatkan sehingga 422 lot meletak kenderaan. Dr. Zaliha berkata demikian dalam satu sidang media di Hospital Segamat. Kerajaan menggalakkan lebih banyak koperasi di negara ini untuk menceburi sektor agro makanan, khasnya industri ternakan ayam. Sehingga 30 Disember tahun lalu, hanya 21 daripada 15,315 koperasi yang berdaftar di seluruh negara melibatkan diri dalam sektor berkenaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ewan Benedict berkata, kerjasama semua pihak termasuk media, kementerian berkaitan dan kerajaan negeri serta pihak lain amat diperlukan untuk mencapai hasrat tersebut. Ketika ini terdapat 20 koperasi sedia ada dan bakal ditubuhkan berminat untuk menceburi sektor agro makanan ini. Kita tidak mewujudkan satu sasaran khusus, cuma memadai untuk kementerian ini menggalakkan koperasi, dan itu sebabnya kita ingin melihat lebih banyak koperasi ditubuhkan ataupun koperasi sedia ada untuk melihat kemungkinan mereka melibatkan koperasi mereka dalam sektor agro makanan. Dan kita telah mewar-warkan pembiayaan yang disediakan yang boleh dipohon oleh koperasi-koperasi ini. Tapi dari segi sasaran kita tidak mewujudkan sasaran khusus, cuma dalam masa yang sama apabila rakyat berbicara tentang masalah bakalan ayam, bakalan telur di dalam negara kita, maka itu sebabnya kita menggalakkan koperasi ini menjadi sebahagian daripada penyelesaian masalah ini. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan pada program eksplorasi Menteri Kuskop ke Koperasi Negeri Melaka di Asahan Jasin. Golongan muda diminta supaya tidak melepaskan peluang menimba ilmu dalam bidang teknikal dan latihan vokasional TVET. Untuk laporan lanjut, kita langsung ke Pahang bersama Rozi Hanis Abdul Rahman. Rozi, silakan. Terima kasih. Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan Petronas, TRB Highcom, Sunway, MRCB dan Bank Bank akan mengambil alih program latihan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET sebagai usaha memperkasa kerjasama antara awam dan swasta. TRB Highcom yang berada di Pekan Pahang akan menerajui program latihan TVET dalam kluster automotif.
Rata-rata bekas pelatih TVET dalam kluster automotif meminta anak muda supaya tidak melepaskan peluang menimba ilmu dalam bidang automotif memandangkan DRB Highcom memiliki kepakaran yang tinggi dalam bidang itu. Malah mereka kini telah berjaya membuka bengkel kereta dan motosikal sendiri dan mampu menjana pendapatan hasil latihan dalam bidang automotif di Kiat Mara pada 2008. Baguslah bila dia collaborate macam tu kan. Boleh peluahkan lagi lah dalam bidang otomotif ni. Pendapat saya okeylah, baguslah sebab dia untuk orang faham kan. Senang tak keluar, maknanya dekat dengan sini je. Nak cuba di bidang otomotif ni. Baguslah dalam bidang otomotif ni. Kita dapat membantu orang, selain pada tu dapat cari income untuk keluarga dan beri komitmen yang lebih baik lagi untuk akademi otomotif ni. Inilah peluang besar untuk anak-anak muda kita timba ilmu dalam bidang automotif kerana industri ini memiliki kepakaran yang lebih tinggi. Jadi saya rasa anak-anak muda di luar sana perlulah rebut peluang yang ada. Pelbagai inisiatif diambil badan bukan kerajaan NGO Dapur Infak Ummah untuk membantu golongan memerlukan seperti golongan rentan bagi memastikan mereka mampu mencorak gaya hidup baharu. Antaranya termasuklah memberi latihan dan peluang pekerjaan dalam bidang pembuatan pastri kepada anak muda daripada golongan rentan di Jalan Wong Ajang dan Jalan Pasar di Bandaraya Kuantan. Ikuti laporan yang saya sediakan. Dapur Infak Ummah bukanlah NGO yang asing di negeri Pahang apabila seringkali menzahirkan pelbagai inisiatif untuk menyumbang bakti kepada masyarakat. Pengasas pertubuhan itu, Badrul Jamili Kamarudin, berkata pihaknya mula menyantuni golongan rentan di kawasan terbabit sejak tahun 2018 sebelum mendapati ada di antara mereka yang mempunyai asas kemahiran dalam bidang pembuatan roti dan kek. Sejak dimulakan pada 2020, 4 orang peserta bengkel itu telah menunjukkan kemajuan. Malah pihaknya mensasarkan lebih ramai yang tampil menyertai bengkel terbabit sekaligus membantu mereka menjana pendapatan. Jadi saya lihat mereka ni dah ada pendapatan sendiri. Jadi secara tidak langsung dia mengubah taraf hidup mereka. Jadi kalau dulu mereka susah nak bayar bilik, tak boleh, nak makan susah. Jadi sekarang ni mereka dah rasa ada ringanlah, bebanan mereka tu dah rendah. Tidak macam dulu. Dan apa yang lebih penting pada saya ialah risiko mereka dengan kerja-kerja sosial di luar dah semakin kurang. Dengan kemahiran itu, pihaknya juga menggalakkan peserta untuk membuka perniagaan sendiri dan mampu hidup berdikari. Selain membeli sendiri peralatan digunakan, pihaknya turut menerima sumbangan daripada Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB. Saya rasa betul-betul bagus sebab dulu saya memang tak ada join macam bab-bab agama apa semua, tapi daripada sini saya dapat boleh pergi surau, boleh sembahyang, boleh mengaji. Kira saya rasa okeylah. Dapur Infak ni betul-betul okeylah. Daripada orang tak boleh belajar agama, dia boleh belajar agama. Boleh tambah pendapatan bekerja kat sini. Selain penghasilan roti dan kek, pihaknya turut melatih dan menyediakan peluang pekerjaan dalam bidang pertanian melalui tanaman terung. Pelbagai usaha yang digerakkan NGO itu juga mendapat sokongan penuh daripada kerajaan negeri, Yayasan Pahang, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan agensi-agensi lain yang turut berhasrat mengubah kehidupan masyarakat di kawasan itu. Laporan Rozihana Abdul Rahman, RTM.
Universiti Malaysia Pahang UMP berjaya mengutip sumbangan sebanyak RM20,000 untuk diserahkan kepada mangsa gempa bumi susulan tragedi di selatan Turki dan utara Syria 6 Februari lalu. Sumbangan tersebut hasil daripada kutipan melipatkan kaki tangan dan pelajar serta anak syarikat milik UMP melalui pelancaran tabung bencana prihatin UMP buat Turki dan Syria di Dewan Serbaguna UMP Pekan. Untuk bertemu warga UMP. Menurut Naib Chancellor UMP Datuk Yusri Zainuddin, sumbangan tersebut akan diserahkan kepada konsulat di Istanbul, Turki pada minggu hadapan. Iaitu pelancaran ini membabitkan pelibatan antara staf, juga anak syarikat, universiti dan juga pelajar-pelajar. Yang mana setakat ini kita telah mengutip lebih kurang 20,000 untuk dibawa ke Turki dan diserahkan kepada konsulat insya-Allah pada minggu hadapan, di mana saya sendiri akan ke sana untuk menyerahkan sumbangan itu kepada mereka yang terlibatlah. Pelancaran tabung tersebut sebagai tanda keprihatinan dan sokongan UMP dari sudut kemanusiaan di samping untuk mendidik mahasiswa supaya sentiasa peka dengan keadaan semasa. Beliau berharap melalui sumbangan tersebut dapat membantu dan juga mengurangkan kesukaran yang dihadapi oleh mangsa-mangsa di Turki dan Syria. Dalam masa sama, kempen kelestarian kampus turut dilancarkan sebagai usaha mengukuhkan elemen matlamat pembangunan lestari SDG serta persekitaran sosial dan tadbir urus ESG. Inisiatif tersebut antaranya untuk memastikan kelestarian persekitaran di universiti dapat dikekalkan sama ada dari segi sistem pembuangan sampah yang lebih berstruktur dan juga kesihatan warga UMP. Beliau ditemui media selepas Majlis Amanat Tahunan Naib Chancellor UMP 2023 di Dewan Serbaguna UMP di Pekan. Bingkisan itu mengakhiri paparan berita dari negeri Tok Gajah. Kembali ke Angkasa Puri untuk laporan seterusnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Rozanis dengan perkembangan dari Pahang. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Saingan Liga Super 2023 telah pun membuka tiranya malam tadi. Dan hari ini beberapa pasukan turut memulakan kempen masing-masing dengan aksi pertama termasuk Kelantan FC yang akan melayan kunjungan Kuching City FC dengan sepak mula pukul 5.30 petang. Untuk berkongsi kemeriahan di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru, kita langsung bersama wartawan Amirul Hafiz Rosli di sana. Amirul, silakan. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seketika ini saya berada di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru untuk lintas langsung perlawanan di antara pasukan Kelantan FC menentang pasukan Kuching City FC. Perlawanan pembuka tirai muka surat utama untuk Liga Super 2023. Pastinya kedua-dua pasukan ingin mengutip 3 mata penuh, terutama pasukan Kelantan FC yang mana Kelantan FC bertindak sebagai tuan rumah untuk perlawanan hari ini. Antara difahamkan Kelantan FC bakal menurunkan barisan terkuat, barisan yang Kelantan FC yang dibimbing oleh jurulatih daripada Korea Selatan ini, iaitu Choi Mon-sik, bakal menurunkan barisan terkuat antaranya Mario Arquez dan pemain penyerang import daripada Gambia iaitu Noha Meron. Sementara itu bagi Kuching City FC, Abu Kamara yang merupakan penjaring terbanyak Liga Perdana untuk musim lepas pastinya menjadi taruhan jurulatih Irfan Bakti untuk menghalang Kelantan bagi memperoleh 3 mata di laman sendiri hari ini. Bagi di Stadium Sultan Muhammad ke-4 ini, gelombang merah boleh dilihat. Sudah lama sebenarnya saya tidak melihat gelombang merah ini. Pada hari ini perlawanan pertama Liga Super untuk pasukan Kelantan FC, gelombang merah ini terhasil pada sebelah pagi lagi dan pukul 4 petang ini
ramai saya memahati sudah menyerbu pintu masuk stadium, dan di stadium ini terdapat 10 pintu masuk, 9 pintu masuk untuk pasukan tuan rumah dan 1 pintu masuk untuk pasukan pelawat di pintu masuk I. Berbagai larangan seperti barangan mercun, barangan-barangan tajam dan lato-lato juga diharamkan untuk masuk ke Stadium Sultan Mahmud Keempat ini. Jadi setakat itu saja laporan saya di Stadium Sultan Mahmud Keempat ini. Saya akan terus bawa perkembangan dari masa ke semasa untuk perlawanan Liga Super pembuka tirai dan kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Amirul langsung dari Kota Baru. Baik, masih mengenai Liga Super, Kelantan United KUFC meletak sasaran untuk berada dalam kelompok 10 pasukan terbaik dalam kempen Liga musim ini. Demikian jelas Presidennya Rozi Muhammad menjelang aksi pembukaan pasukan dari Pantai Timur itu dengan Selangor di Stadium MBPJ malam esok. Rozi berkata objektif itu mampu dicapai memandangkan KUFC bakal menurunkan pemain yang berpotensi serta memiliki kekuatan masing-masing dalam memberi saingan kepada pasukan lawan. Meskipun lebih selesa di label sebagai pasukan underdog, KUFC akan tetap mempamer semangat juang dalam setiap perlawanan, apatah lagi mereka bakal berdepan dengan pasukan hebat seperti Johor Darul Takzim JDT, Selangor dan Terengganu. Pada musim ini, skuad Kijang Hijau itu telah mengikat 5 pemain import bagi memperkuatkan cabaran mereka. Pemain tersebut adalah Jan Victor dan David Silva dari Brazil, Jose Almer Filipina, Ernest Batiknov Kyrgyzstan dan Mogaro Gomis dari Senegal. Seorang lagi pemain import dari Brazil yang bermain di posisi penyerang akan mengikat kontrak dalam masa terdekat. Baik, seterusnya untuk maklumat cuaca di seluruh negara, kita langsung ke Met Malaysia bersama Khairatudisa Samsudin. Saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Met Malaysia telah sekali lagi menaik taraf amaran angin kencang dan juga lak bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan perkapalan seperti yang tertera termasuklah di kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 1 Mac 2023. Dan berikutan ketinggian ombak dilihat boleh mencecah sehingga ke 4.5 meter dengan kelajuan angin direkodkan boleh mencapai 60 km per jam. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut, termasuklah aktiviti-aktiviti di pelantar minyak terutamanya di kawasan yang telah ditandakan dengan warna merah ini. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengemas kini amaran hujan berterusan, peringkat waspada dan juga buruk di negeri Sarawak. Itu melibatkan bahagian barat dan juga bahagian tengah negeri Sarawak ini bermula daripada hari ini sehingga ke 27 Februari nanti. Manakala di negeri Sabah pula, amaran hujan berterusan dikeluarkan pada 26 Februari sehingga ke 27 Februari di bahagian Kudat dan juga Sandakan di negeri Sabah. Menjelang 28 Februari sehingga ke 1 Mac pula, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan bagi kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan bahagian selatan negeri Perak, negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang dan juga Terengganu. Dan amaran hujan berterusan ini boleh berlarutan sehingga ke 1 Mac 2023. Dan hujan berterusan dijangka boleh berlaku di kawasan-kawasan amaran, oleh itu penduduk setempat diminta untuk sentiasa bersiap sedia bagi sebarang kemungkinan banjir yang boleh berlaku. Baiklah, kita beralih kepada paparan imej kemerada bagi tinjauan cuaca semasa. Dan dapat diperhatikan keadaan hujan sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Perak, negeri Selangor, pedalaman negeri Pahang, Kelantan, Terengganu. Dan hujan-hujan ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Manakala di Malaysia Timur pula, keadaan hujan dilihat lebih tertumpu di kawasan-kawasan amaran dan dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Manakala di negeri Sabah pula, keadaan hujan yang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kebanyakan bahagian ini dijangkakan boleh berlarutan sekurang-kurangnya sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia.
Sekian melaporkan Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Baik, usaha menangani amalan rasuah dan membanteras penyelewengan menjadi antara agenda utama Kerajaan Perpaduan bagi mereformasi institusi dan tata kelola baik. Ketegasan perkara itu yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2023 semalam disambut baik penduduk Labuan dalam memerangi habis-habisan gejala itu di negara ini. Rata-rata masyarakat termasuk golongan belia mahu isu tersebut ditangani dengan bijak dan sistematik melibatkan jabatan dan agensi penguatkuasa terlibat seperti pihak LHDN, SPRM dan PDRM. Kami amat setuju untuk pihak-pihak yang berkenaan seperti SPRM, Polis Diraja Malaysia ataupun LHDN untuk membentras perkara-perkara begini supaya benda ini dihapuskan kerana benda ini sudah lama berlaku dari dulu lagi. Jadi diharap perkara ini dapat dilaksanakan dengan segeralah. Benda ni adalah bagus untuk dilakukan supaya rakyat pun tidak lagi terkesan dengan rasuah. Saya harap rakyat pun menyokong dan benda ni dijalankan dengan segeralah. Ngam Melaya menjatuhkan hukuman yang beratlah kepada yang pemberi atau penerima rasuah. Yang mana-mana yang bagi info kepada rasuah itu kan boleh menjamin keselamatan dorang lah. Tindakan ini boleh memperbaiki sistem organisasi daripada organisasi yang kecil seterusnya ke besar dan memperbaiki sistem kerajaan negara kita. Apa-apa maklumat sekiranya terdedah ataupun terlibat ternampak tentang rasuah boleh info kepada pihak yang berbadan yang sepatutnya. Ini bertepatan dengan tema Belanjawan 2023, membangun Malaysia Madani dalam menghapuskan sebarang konspirasi tidak betul dalam masyarakat dan negara. Sekaligus dapat meningkatkan sistem tabik urus kerajaan sedia ada, seterusnya anjakan pembaharuan agar urusan kerajaan lebih pantas, mudah dan telus tercapai. Seramai 50 orang kanak-kanak menyertai program khatan beramai-ramai anjuran Pertubuhan Islam seluruh Sabah usia bahagian Labuan. Kos berkhatan itu ditanggung sepenuhnya oleh usia bahagian Labuan. Ketua Usia Bahagian Labuan Muhammad Ali Asmiran, Datuk Seri Muhammad Omar Bladram berkata, program itu dilaksanakan setiap tahun sebagai program dakwah. Ini adalah program memang kita laksanakan pada tiap tahun bagi salah satu program dakwah kami di wilayah Persekutuan ini. Dan ini juga untuk membantu ibu bapa mungkin untuk kos berkhatan ini. Beliau ditemui selepas menyempurnakan program itu di perkarangan Klinik Kesihatan Membedai. Dalam pada itu, beliau juga turut menzahirkan penghargaan kepada Jabatan Kesihatan Labuan dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Labuan di atas kerjasama yang diberikan bagi menjayakan pelaksanaan program itu. Baik, fokus negeri di bawah Bayu, pelbagai reaksi positif terus diberikan mengenai Belanjawan 2023. Puteranya bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Dia, silakan.
Ya, baik Azam. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah KSTI Datuk Dr. Arifin Arif menyifatkan Belanjawan 2023 sebagai yang terbaik dan rahmah kepada negeri ini. Jelasnya rakyat pasti beralih tumpuan terhadap kerja-kerja menyiapkan lebuh raya Pen Borneo Sabah dan Sarawak selain Sarawak Sabah Link Road serta naik taraf sekolah dan klinik daif yang amat dinanti-nantikan selama ini. Semoga dapat dimanfaatkan untuk kita bersama dan sangat penting bermanfaat untuk rakyat. Sudah pastilah peruntukan yang disediakan ini untuk infra, termasuk infra digital, infra jalan raya kita, ini sangat baik. Mudah-mudahan juga boleh membantu pelajar kita dalam bidang pendidikan kerana dia amat memerlukan kemudahan-kemudahan liputan dan sebagainya. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Jerayawara Kerjaya dan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah Zon Utama Perkeso Sabah dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM di Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu. Datuk Dr. Arifin turut menghargai peruntukan berjumlah RM428 juta untuk aktiviti berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sekaligus melonjakkan lagi industri inovasi dalam negara. Belanjawan 2023 bertemakan Membangun Malaysia Madani membabitkan peruntukan RM388.1 bilion dengan RM289.1 bilion untuk belanja mengurus, RM99 bilion pula bagi belanja pembangunan termasuk RM2 bilion sebagai simpanan luar jangka. Belanjawan 2023 menyaksikan Sabah menerima peruntukan berjumlah RM6.5 bilion, jelas memperlihatkan komitmen dan iltizam Kerajaan Persekutuan dalam memperkasa pembangunan infrastruktur di negeri ini. Peningkatan peruntukan kepada Sabah dan Sarawak itu juga amat bertepatan dengan tema Membangun Malaysia Madani. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas bajet secara keseluruhan. Kita harap dengan bajet ini dia dapat dilaksanakan sudah pasti membawa pembangunan dan impak yang besar kepada masyarakat khususnya di negeri Sabah ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program berkhatan perdana melibatkan 200 kanak-kanak di Masjid Ar-Raudah di Lahad Datu. Menurut Datuk Hakim, usaha segerakan penyiapan projek lebuh raya Pen Borneo di Sabah dan Sarawak serta Sabah Sarawak Link Road dengan jajaran lebih 1,000 km melalui suntikan dana RM20 bilion jelas terbukti kesungguhan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memakmurkan wilayah di Borneo. Turut diberi tumpuan adalah naik taraf projek jalan termasuk jalan di sempadan selain menaik taraf kompleks immigration, custom dan kuarantin CIQ di sempadan Sabah Sarawak dan Kalimantan. Susulan Nusantara akan menjadi bandar baharu Indonesia. Langkah itu juga katanya dapat meningkatkan sosioekonomi rakyat di Sabah sekaligus menambah baik hubungan antara dua negara. Peruntukan RM920 juta yang disalurkan kerajaan menerusi Belanjawan 2023 untuk menaik taraf 380 sekolah daif di Sabah dan Sarawak disambut baik masyarakat khususnya di Sandakan. Rata-rata ditemui menyifatkan penyaluran peruntukan itu berupaya meningkatkan tahap pendidikan pelajar khususnya di luar bandar melalui fasiliti yang kondusif. Kita amat mengalu-alukan bahawa kerajaan sekarang ini khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang ke-10 ini telah mengambil iktibar dan usaha yang begitu drastik sekali untuk memastikan semua sekolah bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara dapat dinaik taraf dan pelajarnya dapat belajar dengan selesa. Banyak memberi manfaat kepada kita di Sandakan, khususnya di sekolah-sekolah daif. Dan kita melihat di daerah Sandakan khususnya memang banyak sekolah-sekolah yang sangat daif. Semoga kita dapat merasai sesuatu yang berbeza daripada sebelum ini supaya berada dalam keadaan selesa dengan bangunan yang begitu baik dan diselenggara dengan baik. Jadi sangat bersyukurlah sebab ada bantuan kepada sekolah-sekolah daif. Jadi kita nampak kerajaan mengambil berat tentang sekolah-sekolah ini, khususnya kepada pendidikan lah. So artinya anak-anak di pedalaman, anak-anak yang
di sekolah daif tu dapat merasai sama rata dengan penduduk-penduduk bandar dan juga dapat bersekolah di sekolah yang sepatutnya lah. Belanjawan 2023 dibentangkan Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat semalam. Menyaksikan sektor pendidikan terus diutamakan dengan peruntukan sebanyak kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM iaitu sebanyak RM55.2 bilion. Sementara itu, penjawat awam menyambut baik bantuan khas kewangan Aidilfitri RM700 di bawah Belanjawan 2023. Penyaluran bantuan khas tersebut disifatkan sebagai keprihatinan dan tanda kerajaan menghargai peranan dan sumbangan penjawat awam yang terus memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan tidak terjejas. Kita berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana melihat dan juga memberikan kebajikan kepada seluruh penjawat awam, di mana penjawat awam di bawah grade 56 dan juga pesara kerajaan juga. Apatah lagi kita akan menghadapi hari persekolahan dan juga hari perayaan yang akan menjelang tiba. Saya sebagai penjawat awam mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan kerana memberi bantuan khas RM700 sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Serba sedikit dapat meringankan beban ataupun persediaan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri yang akan datang. Dalam pembentangan Belanjawan 2023 di Dewan Rakyat, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas RM700 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak selain RM350 disalurkan kepada pesara kerajaan. Bayaran bantuan itu akan dibuat April depan. Penduduk di daerah Papar boleh menarik nafas lega apabila projek naik taraf Jalan Raya Sabindo ke Jambatan Kinarut akan disiapkan sebelum akhir tahun ini. Projek naik taraf fasa pertama tersebut melibatkan tambahan laluan kepada 4 lorong sepanjang 3.4 km dianggarkan menelan kos RM67 juta. Projek tersebut telah dimasukkan semula dengan fasa pertama untuk kita memuktamadkan laluan dan juga kerja-kerja awal, iaitu adalah naik taraf jalan daripada bulatan Sabindo hinggalah ke sungai Kinarut berhadapan dengan Borneo Paradise yang merupakan sebenarnya antara jajaran awal kepada projek asal. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan majlis berkhatan melibatkan 125 kanak-kanak bagi kawasan Dun Pantai Manis di Papar. Datuk Armizan yang juga ahli Parlimen Papar menjelaskan fasa kedua naik taraf Jalan Pengalat Pekan Papar pula dijangka bakal dimulakan pembinaannya pertengahan tahun hadapan. Beliau turut memaklumkan peruntukan sejumlah RM1.6 juta disediakan kerajaan negeri untuk naik taraf Padang Pekan Papar dengan kelengkapan trek sintetik. Kerjasama penguatkuasaan agensi di bawah Majlis Keselamatan Negara MKN menjadi faktor tahap keselamatan negeri ini sentiasa terkawal. Ia terutama di kawasan Pantai Timur sejajar dasar MKN dalam mempertahan kedaulatan negara dan pengurusan sempadan tanah, maritim dan udara negara. Kita dapat pasti dan juga kita yakin keadaan negeri Sabah ini masih terkawal dengan pelbagai, walaupun ada elemen-elemen berita-berita palsu yang cuba mengganggu gugat kita punya kawalan di Pantai Timur Sabah khususnya, yang kita kena tegas dan juga kita kena hadapi bersamalah. Beliau menyatakan demikian selepas menyaksikan tayangan filem Coast Guard Malaysia Ops Helang di Kota Kinabalu. Sementara itu, Datuk Nur Alam Khan ketika mengulas filem tersebut menyifatkan jalan cerita ditonjolkan bukan sahaja mampu menyuntik semangat patriotisme dalam kalangan penonton, malah membolehkan masyarakat memahami risiko dan aspek tugas yang dilaksanakan agensi penguatkuasaan di negeri ini. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Azam di Angkasa Puri untuk laporan berita wilayah selanjutnya. Silakan Azam.
Baik, terima kasih dia dengan perkembangan dari Sabah. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus dari Sarawak, kewujudan Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak dalam Belanjawan 2023 disambut baik. Perincanya bersama Bumah Win di sana. Bumah, silakan. Ya Zam, terima kasih. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti menyambut baik Belanjawan 2023 terutama sekali pewujudan Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berharap dengan adanya jabatan yang bakal diwujudkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, ia akan menjadi lebih fokus dalam menawarkan perkhidmatan yang holistik dan bersepadu kepada kanak-kanak merangkumi seluruh spektrum umur. Dalam kenyataan medianya, beliau berkata ini termasuk usaha memberi perlindungan, pendidikan awal kanak-kanak, mengenal dan mengembang potensi kanak-kanak, terutama sekali kanak-kanak berkeperluan khas. Datuk Seri Fatimah juga mengalu-alukan langkah memberi potongan cukai kepada majikan yang menggaji bekas banduan payroll, pelatih sekolah Henry Jenny, pelatih institusi perlindungan dan pemulihan JKM. Menurutnya, dengan membuka ruang pekerjaan kepada individu rentan tersebut akan membantu meningkatkan harga diri mereka. Selain daripada itu, ia juga memberi sumber pendapatan untuk membolehkan mereka berdikari, mengurangkan kes berulang sekaligus menyumbang kepada kadar kepulihan yang tinggi. Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak berharap Kerajaan Perpaduan mempertimbangkan peruntukan RM50 juta kepada Tapak Warisan Dunia Taman Negara Mulu yang turut diiktiraf oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ini bagi memberi agihan sama rata dengan peruntukan yang disalurkan kepada Melaka dan Pulau Pinang dalam Belanjawan 2023 semalam. Yang diberi hanya untuk Pulau Pinang dan juga Melaka saja. Kita di Sarawak kita ada Mulu World Heritage Site dan saya tahu kos untuk menjaga tempat itu agak besar dan tempat itu telah memberi pulangan yang cukup baik dari perspektif pelancongan. There is something missing there. Kalau dapat dipertimbangkan untuk kawasan itu yang juga kawasan heritage site UNESCO yang telah diberi accreditation oleh UNESCO juga dipertimbangkan untuk diberi peruntukan. Nanti nampak tak berapa balance. Melaka diberi, Pulau Pinang diberi tapi Mulu tak diberi. Lebih kurang macam itulah. Mengulas lanjut berkaitan peruntukan RM250 juta bagi mempromosi pelancongan serta sasaran untuk Tahun Melawat Malaysia 2025 pula. Datuk Seri Abdul Karim optimis ia merupakan peluang terbaik untuk mempromosikan keunikan yang terdapat di Sarawak dengan pelbagai program yang telah disusun atur oleh kementeriannya. Beliau menyifatkan Belanjawan 2023 yang bertemakan Membangun Malaysia Madani merupakan satu permulaan yang baik yang mana ia merangkumi pelbagai industri untuk merancakkan semula sektor ekonomi yang kini beransur pulih selepas pandemik COVID-19. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Program SAPIK Junior dan Majlis Apresiasi RTM Sarawak Kusayang di Kuching. Terdahulu berucap pada majlis itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata pihaknya sedia meneruskan sokongan bekerjasama dengan RTM Sarawak dalam mengangkat industri kreatif dan seni persembahan di Sarawak dengan mengorak langkah menerusi penganjuran program SAPIK Junior yang bakal diadakan pada 27 Mei kelak. Katanya program ini usaha terbaik ke arah mencungkil bakat baharu dalam kalangan generasi muda, terutama untuk melahirkan pelapis muda dalam alat muzik tradisional dan muzik tempatan, di samping menonjolkan bakat serta kreativiti pemain sapek di Bumi Kenyalang. Pada majlis itu juga beliau menzahirkan penghargaan kepada RTM Sarawak yang telah memberikan komitmen membantu mempromosi inisiatif-inisiatif pembangunan kerajaan Sarawak kepada seluruh penduduk menerusi hebahan di radio
radio mahupun televisyen. Datuk Seri Abdul Karim turut memberikan sumbangan RM50,000 kepada Kelab Rekreasi RTM Kuching untuk melaksanakan program dan aktiviti sukan pada masa akan datang. Baik, sementara itu Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak sedia menyokong aspirasi Kerajaan Sarawak untuk mempromosi Bumi Kenyalang yang kaya dengan pelbagai khazanah, warisan, budaya dan tradisi. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh berkata ia dapat direalisasikan dengan kerjasama erat yang diberikan oleh Kerajaan Sarawak selama ini. Nasrul berkata pelbagai program berskala besar seperti Kemuncak Bintang P. Ramlee, Pertandingan Bintang Kecil, program Juh Bermukun 76 jam tanpa henti berjaya dilaksanakan pada tahun lepas atas sokongan penuh yang diberikan oleh Kerajaan Sarawak kepada RTM. Katanya satu lagi program baharu iaitu Sapek Junior yang bakal disiarkan pada 27 Mei kelak dengan kerjasama Persatuan Anak Seni Sarawak Pusat dan Majlis Seni Sarawak yang dilihat akan menarik ramai bakat-bakat muda terhadap seni muzik sape di Sarawak. Beliau turut mendedahkan pada tahun ini RTM Sarawak akan mengadakan program Buskers Challenge pada masa akan datang. Nasrul berucap demikian pada Majlis Prasmen Program Sapek Junior dan Majlis Apresiasi RTM Sarawak Kusayang di Kuching. Pada majlis itu beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak serta Kerajaan Sarawak dalam menyokong program-program RTM selama ini. Polis Diraja Malaysia PDRM tidak akan berkompromi dengan mana-mana anggota dan pegawainya yang terlibat dalam salah laku rasuah. Perkara ini ditegaskan oleh Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein yang mahukan generasi baru dalam pasukan itu lebih berintegriti kerana kegagalan menjalankan amanah hanya akan mencalarkan imej polis. Malah pihaknya tidak akan teragak-agak mengambil tindakan tegas ke atas mereka yang terlibat demi menjaga maruah PDRM sebagai badan penguatkuasa undang-undang utama negara. Beliau memberi peringatan itu bersempena Majlis Perbarisan Tamat Latihan Program Latihan Asas Kepolisan Konstabel Bilangan 53 Siri 6 Palang 2022 di Pulapol Kuching. Dalam siri tersebut, seramai 440 konstabel polis menamatkan latihan asas kepolisan selama 6 bulan. Pada siri kali ini menyaksikan seorang pemegang ijazah sarjana muda pengurusan seni kulineri, Muhammad Ezwan Misri, dinobatkan sebagai pelatih latihan luar terbaik. Universiti Teknologi Sarawak UTS akan terus komit melaksanakan tanggungjawab dalam membangunkan modal insan dan tenaga kerja berkualiti yang mampu terus diserap dalam pelbagai industri sebaik mereka menamatkan pengajian. Naib Chancellor UTS Profesor Dato' Dr. Khairuddin Abdul Hamid berkata, ke arah itu UTS akan memastikan setiap program yang ditawarkan di universiti itu selari dengan kehendak dengan keperluan industri. Profesor Dato' Dr. Khairuddin memberitahu program ditawarkan UTS juga bukan sahaja diiktiraf oleh badan dan organisasi tempatan tetapi juga oleh institusi pengajian tinggi antarabangsa melalui pewujudan program integrasi bersama universiti luar negara. Melalui program itu katanya penuntut UTS boleh mengikuti pengajian selama 2 tahun di UTS dan sebelum memilih untuk menamatkan tahun akhir pengajian mereka di universiti luar negara. To me that's very meaningful because it reflects the quality of program we needed it far for the university. So on the academic at the moment we have in total 35 academic program including foundation, undergraduate, masters and PhD. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara UTS dan Pres Metal Bintulu di Sibu. Dedahnya UTS menyasarkan mempunyai seramai 4,000 orang penuntut menjelang akhir tahun 2024. Golongan belia menjadi sasaran utama dalam penganjuran program Limbang Motor Day 1.0 LMD yang sedang berlangsung sehingga esok. Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad menjelaskan program tersebut merupakan julung kali diadakan di Limbang dan dianjurkan oleh Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak seberkas cawangan Bukit Kota.
Melibatkan golongan belia ini terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan, terutamanya sekali untuk memperkenalkan apa itu seberkas dalam kalangan golongan belia sebenarnya. Dan ini adalah anjuran sepenuhnya daripada Seberkas Cawangan Bukit Kota dan juga bersama agensi-agensi yang terlibat. Sebab belia-belia di Limbang ini perlu dilibatkan dalam pelbagai aktiviti. Kaunselor Sufian menambah program itu diadakan untuk mengetengahkan aktiviti-aktiviti dalam sektor pemotoran selain memberi kesedaran berkaitan keselamatan yang akan dikongsikan dalam sesi ceramah agensi penguatkuasaan yang terlibat. Beliau ditemui pemberita selepas membuat tinjauan di tapak program Limbang Motor Day 1.0 di Limbang. Pelbagai aktiviti diadakan bersempena program tersebut, antaranya ceramah, pertandingan gusti lengan dan pertandingan badan cantik. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Ya, terima kasih Buma dengan perkembangan dari Sarawak. Saudara, Kementerian Pendidikan Tinggi sedang dalam kajian mengurangkan beban hutang pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPN pada masa akan datang. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khaliluddin berkata, 3 cadangan dikenal pasti termasuk pengenalan konsep tabung endowment, program anjal dan pengurangan tempoh program pengajian. Cadangan itu membolehkan pihak luar menyalurkan sumbangan atau dana kepada PTPTN, seterusnya meningkatkan peluang bakal mahasiswa membuat pinjaman. KPT juga akan mencadangkan kepada Kerajaan Persekutuan untuk membenarkan pengecualian cukai kepada penyumbang di dalam tabung itu nanti. Manakala program Anjal membolehkan pelajar melanjutkan pengajian tanpa perlu ke universiti. Pelajar boleh menghadiri kelas secara dalam talian di rumah, seterusnya mengurangkan kos sara hidup harian. Cadangan pengurangan tempoh program pengajian daripada 4 tahun kepada 3 tahun juga sedang di peringkat kajian. Pelajar tak perlu pinjam. Maknanya dia belajar di rumah. Dia pakai IT, komputer. Jadi dia satu cara hidup dia tak adalah. Sebab dia duduk di rumah, iuran tu mungkin akan kurang sebab dalam masa dia di rumah tu mungkin dah cara mengajar tu pakai online semua dah mungkin kurang lah. Jadi fasiliti universiti pun dah kurang pakai. Cadangan itu merupakan salah satu inisiatif mengurangkan beban hutang graduan selepas tamat pengajian di peringkat universiti. Sektor pelancongan antara tumpuan utama Melaka dalam usaha melonjakkan ekonomi negeri. Melalui Belanjawan 2023 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi nafas baharu buat sektor itu untuk terus melangkah ke hadapan. Perinciannya bersama Nurul Ashikin Abdul Halim. Belanjawan 2023 menumpukan kepada promosi pelancongan bagi Tahun Melawat Malaysia 2025 dengan peruntukan sebanyak RM250 juta. Ia termasuk RM115 juta sebagai dana geran padanan bagi kerjasama dengan industri pelancongan dan kebudayaan. Khusus bagi Melaka dan Pulau Pinang, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM50 juta untuk terus memelihara tapak warisan dunia yang diiktiraf UNESCO. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali menyambut baik inisiatif itu yang memberi manfaat langsung kepada negeri bersejarah ini. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pembentangan Belanjawan 2023 Malaysia Madani. Bagi pihak Kerajaan Negeri Melaka, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas pengumuman yang limpahan atas Belanjawan Malaysia Madani ini dapat kepada negeri Melaka.
malah dengan menaik taraf Jalan Tun Hamzah ke persimpangan Semabuk Lebuh Alur Gajah Melaka Tengah Jausin AMJ daerah Melaka Tengah dengan peruntukan RM300 juta akan memberi keselesaan kepada mereka yang berkunjung ke negeri ini sekaligus membantu penyuraian trafik. Bagi penggiat industri pelancongan, melalui peruntukan penambahbaikan itu dapat menarik lebih ramai pelancong ke lokasi pelancongan yang ada di negeri ini bagi menyemarakkan lagi sektor pelancongan negeri dan negara. Sebab ini berkenaan dengan visit Malaysia 2025. Ini memang tepat pada masanya sebab dalam visit lalu Malaysia kita dapat kedatangan begitu hebat sekali. Di Melaka juga, you pun tahu, kita sekarang juga akan melancarkan visit Melaka 2024. So saya ingat ini memang timing bagus. Ya, sebab dari segi kita Melaka ada 14 subsektor. Warisan dan budaya adalah salah satu subsektor. Jadi kalau kita mula siang, bila 2024 kita punya afterflow akan lebih positif. Kita mula 2024, 2025 bila diorang datang dari KLIA, dia akan terus datang ke Melaka. Jadi dia impact is the afterflow. Is lebih banyak impact. Faktor dia, we are UNESCO site since 2008. Belanjawan 2023, indikator jelas bahawa sektor pelancongan turut menjadi keutamaan kerajaan. Peruntukan yang dibentangkan sedikit sebanyak memberi impak kepada Melaka yang menyasarkan kedatangan 8.2 juta pelancong sepanjang 2023 dan sebagai persediaan Tahun Melawat Melaka 2024. Nurul Ashikin Abdul Halim, RTM. Sambutan Hari Radio Sedunia 2023 at Kedah FM berlangsung dengan cukup meriah hari ini. Sambutan diadakan serentak dengan Majlis Khatan Perdana merupakan satu kelainan Kedah FM bagi mendekati masyarakat setempat. Pengarah penyiaran Kedah Syarimah Abu Bakar berkata, sambutan bertemakan Radio Keamanan melibatkan kerjasama strategik dengan JPJ, PDRM, Angkatan Pertahanan Awam, LPPKN dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah JBPM. Pada tahun ini kita cuba melaksanakannya dengan meriah lah, dengan lebih meriah sebab tahun-tahun yang sebelumnya kita melaksanakan dengan agensi luar. Tapi kali ini kita bawa sambutan Hari Radio itu di RTM Kedah. Dan kebetulan pada tahun ini adalah cuti sekolah, jadi kita mengambil kesempatan untuk antara aktiviti-aktiviti yang kita adakan adalah mengadakan sambutan melaksanakan aktiviti khatan perdana, memberi peluang kepada anak-anak kita yang sempena cuti sekolah ni lah. Seramai 32 kanak-kanak menyertai Majlis Khatan Perdana berkenaan. Sakit tak? Macam mana rasa dia? Tak sakit. Masa dia pilih tu macam mana rasa mandi dengan bomba, ayat bomba macam mana start pada awal? Best tak? Best. Macam mana? Rasa yang gembira lah sebab benda ni program untuk semua, untuk budak sekolah kan, untuk bercuti ni kira menyenangkan lah. Anak pun rasa gembira lah, dia suka nak buat kat sini tau. Syok? Syok macam mana contoh bomba tadi? Sejuk. Saya pasal best. Program penanaman pokok turut diadakan sebagai simbolik sambutan Hari Radio Sedunia at Kedah FM. Pelbagai program disediakan melibatkan DJ Corner, kaunter semakan dan pembayaran saman JPJ dan polis trafik. Gerai jualan termasuk jualan terus dari ladang oleh pihak Fama. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, saya Azamudin Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.